Assalamualaikum. Saya sedang buat apa? Oh, ni tahu. Saya nak masak apa? Tunggu sebentar lagi. Lihat apa yang saya nak masak dan zikir apa yang akan saya gunakan ketika saya sedang memasak. Tunggu saja, saya seketika saja lagi. Bersama saya, Ibu Haryati dari Raudhah Kitchen. Sebentar saja lagi, jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Ibu Haryati dari Raudhah Kitchen. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim, agar mudah-mudahan sahabat saat ini berbahagia bersama keluarga, sentiasa saja ceria yang diceriakan oleh Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Mudah-mudahan juga sahabat masih dikekalkan oleh Allah ya Baqi ya Kudus dalam kesempurnaan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, pada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak ajak sahabat-sahabat untuk kita buat tahu sumbat. Hari ini kita nak buat tahu sumbat. Tahu sumbat ni saya lihat dalam jelajah saya ada di negeri Johor saja. Di negeri lain saya tak jumpa lagi tahu sumbat. Mungkin ada, tetapi saya yang belum dipertemukan oleh Allah ya Jami. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita sama-sama cuba buat tahu sumbat ini supaya kita dapat menghidangkan untuk anak-anak kita, hidangkan pada keluarga kita, hidangkan kepada sahabat-sahabat andai kita, dan mungkin juga ia boleh menambahkan pendapatan kita di rumah, insya-Allah. InsyaAllah untuk menu tahu sumbat ni sudah pasti kita perlu ada tahu. Dan di sini tahu saya telah goreng terlebih dahulu. Dan juga kita perlukan tauge. Dan juga timun. Dan di sini tauge dan timun ini telah saya gaul sama. Bila kita dah racikkan timun ini kecil-kecil, dan kita gaulkan bersama supaya mudah untuk kita sumbatkan ke dalam tahu. Dan tahu sumbat ini perlulah kita makan bersama-sama dengan sambal kacang. Jadi insya-Allah pada menu kali ini saya nak mengajak sahabat-sahabat menonton bersama saya, melihat bagaimana cara-cara penyediaan untuk kita menyediakan sambal kacang untuk kita makan bersama dengan tahu sumbat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan masukkan lada yang telah dimesin, dan cara penyediaan untuk tahu sumbat ini ada dua cara. Satu, kita boleh masak dahulu lada dan kacangnya, atau tak perlu. Kita boleh masak, kita boleh bancuh secara mentah dan kita boleh terus makan. Namun kalau kita buat cara begitu, sambal kacang ini dia tidak dapat kekal lama. Tidak akan dikekalkan oleh Allah ya Baqi. Jadi hari ini saya akan masak terlebih dahulu supaya ia dapat bertahan lebih lama. Dan dalam lada ini saya kisar tadi hanyalah bersama dengan belacan dan juga air asam jawa. Belacan dan juga air asam jawa. InsyaAllah kita masukkan saja lada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan untuk kita masak ni untuk didih, dia tak perlu lama sebab dia boleh menggunakan hanya dengan bahan mentah yang mana dicampur-campurkan saja dengan kacang yang dikisar, tak perlu halus dan lumat. Kemudian nanti kita akan campurkan dengan garam, bahan perisa secukup rasa, kemudian kita gunakan sedikit kicap manis. Kita tambah lagi dengan gula nisai daripada Raudatul Maghfirah dan sedikit gula, insya-Allah. Saya cuma nakkan lada ini dia masak seketika supaya lada ini dia garing dan dia dapat tahan lebih lama. Kita masukkan saja kacang. Dan kita masukkan
sedikit air. Kenapa kita kena masukkan sedikit air? Sebab kacang ni apabila dia mula dimasak, dia akan memekatkan kuah ni. Jadi, untuk kita makan tahu sumbat ni, kita tak perlulah letakkan santan. Dan ia boleh juga digunakan ataupun dimanfaatkan sambal kacang ni kita makan bersama-sama dengan ulam-ulaman. Contohnya pucuk ubi, ya, timun, pucuk pegaga dan sebagainya. Ikut kesukaan sahabat-sahabat saja, insya-Allah. Kita boleh masukkan terus sahaja. Subhanallah, Allah yadhar. Allah memberi mudarat dengan merciknya kuah ni. Masukkan garam secukupnya. Lebihkan sedikit garam sebab penggunaan kacang dia akan menyerap rasa garam itu sehingga nanti kita tak dapat rasa garam. Kita masukkan sedikit bahan perisa. Kita masukkan juga kicap secukupnya. Tujuan kicap ni adalah untuk nampakkan kuah kacang kita ini cantik. Dan kita masukkan juga gula niseh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mukit. Penyediaan untuk sambal kacang ni dia tak perlu lama. Cuma kita nak masakkan sekejap. Untuk lada tu tadi dia tidak memberi mudarat. Kita boleh juga terus tambahkan dengan gula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah boleh tutup api. Bismillah. Dan kita boleh buat penyediaan untuk kita punya tahu sumbat. InsyaAllah kita bersihkan dahulu ruang-ruang yang apabila kita masak sambal seperti biasa di dapur. Pastinya akan berlaku percikan-percikan daripada sambal-sambal ni. Maka jangan pernah lupa untuk kita menyebut nama Allah. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Allahumma ya Kudus. Allah Allah ya Kudus. Ya Allahu ya Kudus. Ya Allah ya Kudus. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita sediakan sedikit penyediaan bagaimana nak menyediakan tahu sumbat kita ni. InsyaAllah setelah kita ini goreng tahu sumbat kita, kita potongkan pada dua. Potong dua. Kemudian kita belah dia tengah-tengahnya. Jangan sampai putus. Sebab kita nak sumbatkan tahu ni dengan timun dan tauge. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, sambil-sambil kita ni kita tengok macam mana tahu ni diberi kelembutan oleh Allah ya Latif. Allah lembutkan tahu ni, subhanallah. Bila kita goreng di luarnya, kita nampak seperti ia kukuh. Tetapi hakikatnya Allah ini melembutkan tahu ni. Jadi subhanallah. Jadi bolehlah kita hidangkan tahu sumbat kita ni dengan kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini di antara cara bagaimana kita menyediakan tahu sumbat kita. InsyaAllah. Dan kita rasa sedikit dahulu kuahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Apabila kita memasak bersama Allah, apabila kita memasak dengan zikrullah, sudah pasti masakan-masakan kita sentiasa sahaja bernaung di bawah kurniaan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ketika kita memasak, jangan pernah kita lupakan Allah. Ketika kita memasak, sebutlah nama Allah agar setiap masakan kita akan mengalirkan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, selamat mencuba. Dan sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan juga share agar lebih ramai lagi dapat mencuba resipi ini dan ia memberi manfaat kepada orang ramai. Kerana bila mana sahabat-sahabat share kepada teman-teman lain, itulah jariah sahabat-sahabat kepada teman-teman yang baru melihatnya. Kerana mereka akan sama-sama berzikir, mereka dapat ilmu untuk berzikir dan mereka dapat merasakan kasih sayang Allah bersama mereka ketika memasak, insya-Allah. Sebelum itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mak Midah Santan yang telah menyediakan busana saya pada hari ini. Syukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam kerja-kerja fi sabilillah. Terima kasih kepada E-Skill Production yang terus-menerus bersama saya dalam menyinarkan hidayah Allah ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang dengan menu yang lain dan zikir-zikir yang bersesuaian. Kembali bersama saya pada episod yang akan datang, Ibu Haryati dari Raudhah Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.